Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Malam ini saya datang semula ke tempat yang kakak dari Indonesia tu tidur, dan saya dapati dia masih belum tidur. Ya, selama ni kalau setiap kali saya datang dia dah tidur. Jadi saya tak sampai hati nak kejutkan dia dari tidur kan. Sebab dia selalu nampak letih. Jadi malam ni saya nampak dia duduk saja. Malam ni sekitar jam 7 waktu maghrib tadi hujan ya. Petang tadi pun hujan, jadi mungkin malam ni sejuk. Jadi saya nampak dia pakai seluar pendek aja. Saya nak cuba bercakap dengan dia, tengok macam mana. Okey. Terlebih dahulu saya nak maklumkan yang apa yang saya cuba buat ni sebenarnya saya tak mahu seboleh-bolehnya saya nak menjaga maruah dia, nak menjaga aib dia. Jadi saya akan cuba kalau tak dapat rakam, saya minta maaf. Dan dia juga ada maruah walaupun dia gelandangan. Jadi saya akan cuba minta izin dululah. Kalau dia sudi saya temu ramah dia, jadi baru saya record lah. Selalu dia makan kan? Ya. Dulu saya tengok apa Syekh, siapa kawan Syekh kan, Syekh pun ada bagi dia makan. Saya pernah nak bayar, Syekh kata jangan, dia bayar. Ini saya lupa siapa nama kawan. Yasin. Yasin. Ini kawan baru saya, Yasin. Saya selalu jumpa kawan dia Syekh. Dia sekarang tak jaga sini dah? Ya. Sekarang dia keluar pergi sana ramai sana makan? Ramai je. Alhamdulillah Ini kedai ni dah buat baru, ada renovation. Alhamdulillah syukur. Ni Yasin, dia sedang bungkus makanan nak bagi pada kakak. Apa dia bagi saya ambil video boleh ya? Okey. Yasin. Lauk sedap kan, kita bagi. Lauk sedap. Makan kak ya? Terima kasih ya. Okey. Ya, terima kasih Yasin. Saya pun nak makan juga. Alhamdulillah. Ini yang saya kata dalam video yang terdahulu, restoran Selera Ampang ni memang sering beri makanan lah untuk akak gelandangan ni. Jadi dia banyak, mereka di sini pekerja-pekerja di restoran Selera Ampang banyak bantu akak gelandangan dari Indonesia tu. Saya sebenarnya nama ni saya susah nak ingat, terutamanya nama perempuan. Nanti saya tanya balik nama dia. Tadi yang bernama Yasin tu dia dah bungkuskan makanan bagi makan percuma. Restoran Selera Ampang ni memang setiap hari bagi makan pada akak tu lah. Jadi saya rasa tempat ni selesa untuk dia sebab makan dia boleh terjaga, makan dia terjaga di sini, dan juga tempat ini pun cerah ya, tak ada gangguan daripada orang. Baik, insya-Allah nanti saya nak makan dulu, nanti kita jumpa dengan kakak dulu. Restoran Selera Ampang ni baru di Waswai, cantik nampak bersih kan. Makanan pun nampak lebih tersusun di kaunter makanan berbanding sebelum ni. Jadi ini berkat sedekah sebab saya tahu memang di kedai ni tokenya dan pekerja-pekerja ni memang sering bersedekah pada gelandangan. Alhamdulillah. Baik, saya dalam perjalanan pulang ke rumah. Tadi selepas saya makan sekejap, saya berjumpa dengan dia, tanya dia nak air tak. Jadi dia kata nak air. Jadi saya masuk ke dalam toko 7-Eleven tu, saya belikan air untuk dia 2 botol. Kemudian saya beri. Jadi dia senyum lah, jadi dia hatinya senang lah kan. Jadi bila dia dah senang, kita pun boleh berbual dengan dia sebentar. Saya pun tanya dengan dia, kakak sejuk tak malam ni? Sebab malam tadi kan hujan, sekarang ni pun masih rintik-rintik kan, hujan. Dia kata sejuk juga. Saya pun kata pada akak, kalau saya berikan seluar panjang mau tak kan? Sebab dia pakai seluar pendek. Jadi dia kata okey boleh.
Jadi saya kata, "Kak tunggu ya, saya pulang ke rumah sebentar, saya ambilkan seluar, nanti saya datang balik." Jadi sekarang ni saya dalam perjalanan pulang ke rumah, nak ambil seluar panjang untuk dia. Dan saya sempat juga saya tanya dengan dia, "Kakak nak selimut tak tidur malam ni? Sejuk ni." Dia kata, "Okey, boleh. Nanti kalau ada selimut, bawakanlah selimut." Saya kata, "Okey, baik. Akak tunggu je." So saya sekarang ni perjalanan pulang ke rumah, memandu perlahan-lahan, sebab masih sibuk juga lah jalan. Jadi saya akan bawakan seluar dengan selimut untuk dia lah ya. Saya sebenarnya tadi nak record, nak rakam waktu berbual dengan dia, tapi saya terfikir saya ni tak minta izin dengan dia kan. Jadi takkanlah saya nak rakam macam tu aja. Dan malam ni pula dia pun dah sudi bercakap dengan saya tu, dah cukup baik. Jadi kalau saya minta izin nak rakam video dia, nanti kan dia tak selesa pula kan. Takut nanti kan jadi macam hari tu 2 hari tak ada di situ, lari. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Susah hati juga kan. Tapi bila dia hadir di sini, dia pun dah selesa dengan kita nak bercakap kan. Walaupun cakap dia sepatah-sepatah aja, "Akak dah makan? Dah. Lapar tak? Tak." Dia akan jawab macam tu je, sikit-sikit. Tapi sekurang-kurangnya dia tak lari daripada kita kan. Itu yang kita nak. Jadi saya pun bersyukur juga malam ni dapat tengok sendiri salah seorang pekerja di restoran selera Ampang beri makan pada kakak ni, tolong bungkuskan makanan. Alhamdulillah. Menurut kata dia pun memang setiap malam, setiap hari lah restoran selera Ampang akan beri makan. Cuma hari ni kakak tu tak datang petang. Mungkin sebab hujan petang tadi kan, dia baru sampai lah tu malam kan. Jadi seperti yang saya cakap dalam video sebelum ni lah, rakan-rakan saya pun ada cakap, gelandangan ni biasanya tak duduk setempat, kecuali di tempat tidur. Tempat tidurnya mungkin sama, tapi pada waktu siang hari mereka mungkin berpindah-pindah pergi ke tempat lain. Mungkin dia cari barangan lusuh untuk dijual kan. Jadi petang tadi kan hujan lebat, mungkin sebab itulah kakak tu datang lambat. Jadi dia pun tak sempat makan. Mujur jugalah pekerja tu Yasin yang bernama Yasin tadi, bungkuskan makanan beri pada kakak ni makan. Baik-baik, saya nak sambung memandu insya-Allah. Doakan semoga dipermudahkan usaha saya ni. Saya buat ni supaya saya tak malu depan Allah nantilah kalau Allah tanya apa yang saya buat kan, bila lihat saudaramu susah kan. Saya 3 tahun saya tengok dia tidur kat situ, dan sekadar bagi duit dan sekadar bagi makanan tu tak mengubah hidup dia. Saya nak cuba ubah sikit lah, usaha lah. Kalau tak pun saya cuba, sekurang-kurangnya saya dah ada ikhtiar. Jadi saya tak malu sebab saya dah berikhtiar, insyaAllah. Baik, saya dah sampai rumah. Saya nak cari pakaian yang sesuai untuk dia. Okey, ni seluar track, seluar sukan saya. Ini t-shirt saya warna kelabu. Dan ini selimut yang saya dapat dari Egypt Air. Saya naik kapal terbang Egypt. Saya tak pernah buka pun. Dan saya akan letak semua ni dalam beg ni ya. Seluar, t-shirt, selimut. InsyaAllah anda ada rezeki lebih, saya nak bagi lagi lah. Malam ni kita bagi yang ini dulu. Mudah-mudahan dapat bantu dia lah. Malam ni tidur sejuk sebab hujan. Okey, dah siap. Kita nak pergi balik, nak ke tempat kakak tu tidur. Kita nak bagikan beg yang saya galas ni. Ada baju, seluar dengan selimut. Kenapa saya buat rakaman ni, kenapa saya nak kongsi ya. Saya harap jangan salah faham ya. Saya buat channel YouTube ni pun asalnya untuk anak saya tengok saya. Sebab saya dengan anak-anak tak duduk sekali. Jadi YouTube ni antara cara saya nak ajar anak dari jauh lah. Jadi saya cuba sampaikan teladan yang baik melalui video apa yang saya buat setiap hari. Dan jadi mudah-mudahan anak-anak tengok video saya,
dia dapat belajar sesuatu lah. Jadi saya nak jadi orang kata set an example for my kids. Kalau kita susah ke senang, kita bantulah orang yang lebih susah daripada kita. Tak kisahlah kalau dalam poket kita pun ada RM1 je, bantu je lah kan. Okey, baik, saya nak naik kereta sekarang. Baiklah, saya dah sampai di Wisma Central, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, tempat kakak gelandangan dari Indonesia tu tidur di hadapan 7E dekat Wisma ni. Saya rasa berdebar-debar pula, sebab sebelum ni banyak kali juga saya cuba nak bercakap dengan dia, dia mengelak ya. Jadi kali ni dia mahu. Jadi doakanlah semoga dipermudahkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan usaha saya ni Allah berkatilah, insya-Allah. Okey, baik, saya bawa beg ni, nak keluar jumpa dia je. Okey, alhamdulillah. Tu ya. Dah buka dah. Selimut tu nampak tak? Kali ni dapat berbual lama sikit, tapi dia tak nak saya ambil gambar tau. Saya faham. Saya pun nak jaga aib dia juga, kan? Nama kakak ni Satirah. Asalnya saya tak dapat nak tanya daripada mana, sebab dia keberatan nak bercakap dengan saya. Saya pun ada tanya dengan kakak Satirah ni, kalau ada orang mahu bantu dia, NGO yang nak bantu dia. Dia kata tak perlu. Dia kata saya selesa tidur di sini, saya cuma nak tidur saja. Saya pun jadi, kemudian bila dah habis soalan saya tanya tu, dia pun jadi macam, awak baliklah, dia kata, jangan ganggu. Oh, saya faham lah. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa hilang sedikit beban, sebab dia sudi nak bercakap dengan saya. Allahu Akbar. Allah. Dia tak minta apa-apa. Kak Satirah tadi minta maaf lagi dengan saya. Tahu kenapa dia minta maaf dengan saya? Dia kata, kakak minta maaf kalau kakak susahkan kamu. Saya kata, Allahu Akbar. Apalah dia susahkan kita, kan? Kita yang malu, saya yang malu ni. Saya cakap dengan kakak, jangan minta maaf dengan saya. Saya patut minta maaf dengan kakak. 3 tahun saya kerja di sini, ulang-alik. Bila pulang kerja, waktu malam saya datang sini makan, saya nampak kakak tidur, kan? Takkanlah saya hanya bantu beri sedekah begitu saja, kan? Saya ikhtiar untuk cari jalan yang lebih baik untuk bantu kakak, kan? Kadang-kadang tu kita lihat dah, orang yang dah tak punya apa macam dia pun tak meminta-minta tau. Malah apabila kita beri pula, dia pun merasa macam dia pula yang rasa salah dengan kita. Dia gelandangan yang tidak punya apa, tidur di atas lantai. Bila kita beri dia baju, beri seluar, beri selimut, dia kata dia rasa macam dia menyusahkan kita. Saya kadang terfikir lah, orang kita ni, kan, saya secara umum dah, orang kita ni ada yang dah punya macam-macam tapi masih meminta-minta lagi, kan? Contohlah ahli politik, sampai ada nak minta jawatan itu, sampai jawatan ini, minta wang lah, minta habuan lah, minta itu ini. Aduh, ni yang susah ni, siapa nak tolong, kan? Aduh, ya Allah. Buat rakan-rakan yang tengok video ni, kan, jangan cari saya nak tolong, cari kakak ni di Wisma Central, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Dekat Wisma Central tu ada kedai restoran selera Ampang, ada 7E. Di depan 7E itulah Kak Satirah ni tidur. Dan kalau kalian ada kenal NGO, sebab saya dah hubungi beberapa NGO. Ada yang dah kontak saya balik, dah hubungi saya balik. Ada yang kata nanti dia akan WhatsApp saya. Tapi lepas tu diam aja, kan. Jadi saya tak mahulah macam nak menyebut NGO mana sebagainya. Mungkin diorang ada polisi ataupun mungkin ada cara yang saya tak ikut, kan. Jadi saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab jujur
selalu saya tengok di TV ataupun di Facebook ataupun di YouTube, orang tolong gelandangan kan, datang beri bantuan pada gelandangan sebagainya. Tapi bila dalam keadaan saya sendiri, saya pun tak tahu macam mana nak buat Sedangkan saya dah pernah tengok di YouTube, pernah tengok di Facebook kan. Bila saya sendiri berhadapan dengan situasi ni, saya tak tahu saya nak hubungi siapa. Perlu ke saya kontak polis? Kalau saya terfikir, kalau saya hubungi polis, mungkin dia langsung hilang kat sini, takkan tidur di sini dah. Perlu ke saya hubungi kedutaan Indonesia? Kalau betul saya perlu hubungi kedutaan, siapa yang perlu saya berurusan kan? Saya tak tahu prosedur dan saya tak tahu apa yang boleh saya buat kan. Jadi kalau kalian rakan-rakan yang tengok video ni tahu cara macam mana nak tolong gelandangan kan, terutamanya gelandangan dari seberang kan. Kakak ni daripada Indonesia, saya yakin, sebab dari perbualan kami tadi memang dia dialek Indonesia kan. Jadi kalau ada di kalangan kalian yang tahu macam mana nak tolong, nak bantu dia, bela nasib dia, ubah hidup dia, tolong cari dia. Kalau tidak pun, tulis di ruangan komen nombor telefon ataupun siapa yang perlu saya hubungi untuk saya bantu dia kan. Kita cubalah, kita sama-sama, sebab inilah dia apa yang Rasulullah cakap kan, tidak beriman di kalangan kamu melainkan kamu berkasih sayang antara kamu. Lebih kurang macam itulah. Saya minta maaf, saya bukan ahli hadis, tapi begitulah maksud Nabi. Kalau kita tak saling menyayangi antara satu sama lain, tak membantu antara satu sama lain, kita bukan lagi orang beriman kan. Aduh, ya Allah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Saya nak pulang. Saya rasa saya ada dua rasa sekarang ni. Satu, saya rasa tenang setelah dapat bercakap dengan dia, dapat beri bantuan pada dia. Nombor dua, saya gelisah. Macam mana hari esok dia, hari-hari seterusnya kan. Saya terfikir-fikir macam mana ni. Saya nak carilah, esok saya akan cari lagi lah di Facebook siapa yang boleh bantu. Sebab saya dah cuba dah di Facebook jugalah. Saya cuba, saya tengok page, beberapa page yang membantu gelandangan ni, saya cuba hubungi kan. Mungkin saya cuba dengan Ustaz Abid Liu ke kan, mana tahu kan. Betul juga, saya tak cuba lagi Ustaz Abid. Nanti saya cuba. Baik, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.